Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada sesiapa yang baru sahaja menonton episod ini. Ini adalah merupakan episod yang akan mengajar anda macam mana menghasilkan bouncing ball tri-digital menggunakan perisian Adobe Animate. Dan sebelum tu awal episod ini kita akan sentuh sedikit tentang interface yang mana supaya korang dapat faham macam mana nak menggunakannya. So, jom kita belajar sama-sama. Dan kepada siapa yang baru saja menonton atau baru saja singgah ke channel ini, sudi-sudi untuk subscribe dan tonton episod-episod yang lain sekali. Alright, thank you. Alright. Sebelah kiri korang, this is the tools yang mana akan korang gunakan untuk korang punya ni lah, work dan apa juga nak buat untuk move. Second ni adalah free transformation tool atau you guys nak resize macam dalam Photoshop semua ada. Bawah ni ada brush tool, ada eraser, ada rectangle, ada line tool yang you guys boleh gunakan untuk nak create pencil line, character semua nanti boleh pakai. Text, yang ni nak pen bucket, macam Photoshop sama je lebih kurang. Okay. Dan sebelah kanan ni pula, ini adalah properties untuk setiap tool. If let's say saya tekan selection tool, properties dia macam ni. Kalau saya tekan brush, automatic sebelah kanan ni properties dia berubah. So kita boleh pilih warna. Okay. Dan jenis brush kita nak pakai, sama ada bulat macam ni ataupun lepir, tak ada beza sangat, ataupun square. Okay, nampak bucu dia tu. Okay, dan kita boleh ubah dekat size besar. Smoothness kalau kita ubah pun kita boleh control dekat sini. Nampak dia punya ni lebih bergerigi. Sini nampak lebih bergerigi. Compare dengan yang ini, dia nampak clean line. Okay, so bila you guys draw, tolong make sure smoothing ni check betul-betul sama ada you guys on purposely nak turun bawah atau bagi 100 je. Okay. Now, apa lagi? Yang lain, pencil line. Okay, pencil line ni sangat-sangat berguna. Contohnya apa yang ada sini, kita boleh buat satu line. Kan? Okay, line ni nipis. You guys boleh tukar stroke dekat sini. Dan kalau dapat buat satu line yang lurus pun you guys boleh adjust curve. Make sure korang punya mouse over dekat garisan tu dan tarik. Okay. Dan let's say you guys buat. Okay, one more time Saya buat line macam ni. Dan sebenarnya saya nak bagi line tu curve. So menggunakan selection tool, huruf V. Saya pergi je dekat mana-mana kawasan yang overlap dekat sini tengah-tengah ni. Maknanya cursor tu dekat atas garisan. Kita tarik. So dia boleh dapat curve. Okay. So tu kegunaan dia lah. Let's say kalau kita dah ada line dia bertindan macam ni, of course dia punya garisan tu dah dia ikut vertex yang ada ni. Sekarang vertex dia dah ada 1, 2, 3, 4 line. Ni app apa ni sir? Sorry? App apa ni? App siapa? Adobe Animate. Adobe Animate. Adobe Animate. Okay. Bukan dah suruh install ke? Ada laptop. Ada. Apalah, kalau tak ada install kemudian lepas ni boleh. Alright. So let's say balik. Kita buat satu line. Dan kita nak buat muka orang lah kan. Okay, tengok tak macam rupa orang pun. Tak apa, pelan dulu, pelan-pelan. Sekejap sikit. Dan bila slide dekat ujung yang lebih-lebih ni, kita boleh delete, padam terus. Select, padam terus.
Macam mana nak padam tu? Awak tekan je dekat sini dan nampak tak perbezaan antara line yang saya tak pilih dengan yang saya dah pilih. Dia kan nampak macam kena select kan. Awak tekan je delete. Okay. Oh, okay. Alright. Tekan je delete. Okay. Dengan diam. Okay. Katalah awak nak buat kepala dia ni, tapi lengkung dia tu masih tak menjadi macam yang awak nak kan. Okay, pergi pada atas sekali selection tool. Bagi pilih sub selection tool A. So cursor dia berubah sedikit tau. Yang ini dia boleh nampak ada satu garisan tengah-tengah yang warna biru. Korang nampak tak? Nampak saya. Nampak Okay, kat sini kita boleh ubah sedikit dia punya line ni supaya dapat seperti apa yang kita nak. Nampak better lah sikit macam ni. Okay. Dan let's say sekarang saya nak tambah telinga, tapi saya takut kalau saya buat macam ni dia kacau. Biasa saya tekan Ctrl G untuk group. So saya buat satu yang baru. Tekan balik A ataupun sub selection tool untuk adjust balik garisan ni. Okay. So dah ada telinga sini. Tapi kita tak boleh nak potong lah sebab dia dalam grup yang berbeza. Yang ni grup lain, ni grup lain, yang ni grup lain. Kalau nak ungroup balik, mana nak pecahkan benda ni, right click, mana tadi grup tadi? Tak ada sini. Atau tekan Ctrl Shift B. B untuk break. Okay, dia dah ada. Then you nak fill color. Okay, pen bucket ni fill warna yang korang nak. Dah dapat dah. Sir, saya ada masalah yang tadi. Masalah apa tu? Yang untuk buat curve tu. Saya dah buat garis line tu straight. Lepas tu saya dah nak curvekan dia tu tak lepas. Dia jadi macam saya move, saya drag benda tu. Sebab awak select dia punya line. Macam mana tu? One moment. Okay, kita buat tepi lah. Okay, sekarang ni awak buat satu garisan. Betul lah, dah betul lah. Buat garisan. Okay. Dan awak cuba nak gerakkan garisan tu kan. Nak buat dia jadi melengkung. Katalah nak buat dia adjust dia punya line, betul tak? Saya nak adjust curve tu, lepas tu saya tanya sir dia kan, saya kat tekan dekat atas tu, tukar kepada selection tool V lah. Okay, V. Awak select, kalau awak select semua, dia akan terus bergerak macam ni tau. Macam tu, dia macam tu lah. Awak jangan select semua. Mouse tu pergi dekat atas je, tarik terus. Mouse pergi ke atas. Pergi dekat atas garisan tu. Dia tak payah tekan tapi tekan lah bila dah sampai dia akan nampak satu garisan melengkung. Bila nanti saya lukis kat sini awak akan jumpa dekat awak punya cursor tu. Dapat. Jadi. Dia buat dia masih dekat atas garisan yang kan dia ada size dia tu kan. So dia ada dekat luar isi padu dia tu kita tarik. Isi padu. Mantap lah. Isi padu lah. Isi padu apa entah. Saya tengok macam isi padu lah. Bagi saya faham dia tu. Asalkan kau faham. Yang lain macam mana? Faham. Boleh. Faham lah ya. Okey. Tak faham terus tanya tau. Jangan senyap ni. Nanti ke laut hanyut ni. Okey, kita dah bagi intro sedikit. Welcome Izzati. Dah masuk dah. Lepas tu gerakkan. Welcome Izzati. Okey. Bawah ni, dekat bawah korang ni, ini adalah timeline. Okey, timeline ni yang menentukan kita punya keyframe dekat mana dan apa key poses yang nak buat dan yang sampai menjadikan animasi di dekat sini. Okey.
Dan untuk timeline ni, tengok sekarang dia beritahu 25 FPS. Hampa nampak ni 25 FPS? Nampak? Aha. Ini bermaksud dalam satu saat ada 25 frame. Okey, 25 frame tu saya rasa cara mudah nak explain dengan korang budak ni kan. Korang screen kan? Screen ke multimedia? Screen kan? Screen. Multimedia pun ada ke buat rasa? Okey, frame tu diibaratkan macam filem Piramli lama-lama tu. Yang petak roll. Okey, yang ni korang faham kan? Macam script tu lah. Macam apa? Storyboard bukan? Dia lah. Bukan storyboard. Tak Tak film dah je. frame per second. Maksudnya dia setiap frame by frame dia punya pergerakan tu. Nak saya kata macam movie ya. Bagi dia benda ni movie. Yang macam Peter filem yang besar-besar tu. Oh, Peter film. Peter filem tu. Yang zaman dulu. Mickey Mouse. Yes. Yang tebal, yang besar macam ni kan. Ready for take action. Okay. So ini satu gambar. Ini satu gambar lain sikit. Ini satu gambar lain sikit. Ini satu gambar lain sikit. Dia dah terciduk lah ni. Okey, yang ini satu frame. Dalam satu saat ada berapa? 25 frame. Okey, sebab tu maksudnya 25 fps. Okey, untuk animasi dia boleh 25, boleh 24. Tak kisah, ada setengah studio dia pakai 25. Ada 25 film. Bukan, satu saat 25 frame. Satu saat Okey. 50 film. So, untuk animasi pula, okay, kita dah ada nota sini, satu saat 25 atau 24 frame. Untuk animation, satu saat tu consider cukup dengan 12 frame. Bukan 12 frame, 12 drawing. Atau 12 poses ke, 12 apa, cukup sebab everything adalah shoot on 2. Hari tu dalam slide saya ada cerita dah shoot on 2, shoot on 1. Dan ingat lagi tak yang macam toge saya draw kat sini ni? Dia ada. Ya kan? So itulah dia. Maknanya ini adalah frame pertama, 2. Sekejap saya bagi warna lain supaya acah-acah nampak ceria sikit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, maknanya dalam ni adalah 7 drawing ya. Dah habis 7 drawing sini. Okay. Ini adalah dia punya timeline. So saya buang dulu. Sekarang nampak tak pula yang garisan merah biru ni? Itu yang pelik tu. Saya buka sama tak ada pun. Awak punya tak ada ya? Kalau Saya awak buka yang template punya ada? Template. Saya bagi template dalam grup. Oh, yang tu. Itulah guna dia. Sebab tu saya sediakan siap-siap. Okay, saya cerita dulu ya. Save area ni, korang budak screen tak tahu save area ke? Tak ada, tak pernah jumpa pasal save area? Tak ada? Ah. Apa tu? Untuk pengetahuan saya tak tahu. Okey, tak apa. Kalau tak ada saya cerita. Safe area ni adalah satu ruang yang nak beritahu supaya apa-apa ini adalah sempadan selamat itu. Okey, everything need to be inside. Saya nak bagi warna apa lah. Brush. Hijau ni lah. Yang paling afdol, everything should be inside line sini. Okay. Dalam ni ya, animasi ke, tulisan ke, apa-apa efek terbang apa semua masuk, duk bergolek-golek ke dalam ni. Ini di luar ni pula saya tukar warna yang lain. Approach dari tadi tunggu lama baru masuk lah sianya. Tukar warna kuning. Okey. On boleh. Sorry.
warna apa-apa sahaja. Okey, ini warna oren pula ni. Ruangan ni dia panggil title safe. Okay. Title safe area. Zone. Safe zone. Zone ke safe area ke. Okey. Dekat library ke kat mana? Nota tu ada sini sebenarnya. Okey, action save, title save. Nota tu ada kat situ. Sikit. Okay. Dan yang kat luar sekali ni, saya nak bagi warna apa? Awak nak color pink. Okay. Yang kat luar ni, ini adalah action save. Action save area. Okay, ini common knowledge untuk siapa-siapa yang bekerja dalam bidang kreatif, screen, video, animasi, multimedia. Saya tak tahu korang belum belajar ke apa ke, tapi maybe kemudian kalau korang jumpa, inilah dia. Dia punya ni. Title save ni maknanya anything yang berkaitan dengan tulisan, jangan lebih line orange. Subtitle ke atau korang nak letak tajuk ke, everything ke, biar at least sampai sini. Mana sampai mana? Subtitle kira title tu ke? Bahagian Boleh? title. Kalau subtitle, bahagian yang dekat kawasan title tu lah. Subtitle biasa automatic kalau you guys masukkan SRT file untuk script tu kan. Dia automatic area sini. Kat bawah. Maknanya dia tak masuk pun ke dalam ruang ni tau. Okay. So dan sangat-sangat tidak digalakkan. Contohnya dalam video awak tu ada watak tu nak baca surat. Ke hadapan ayah anda yang tak surat kan. Anak anda tidak dapat balik ke kampung halaman. Tulis Jawi, dalam tulis Jawi. Lepas tu style macam ikat kat kaki burung, lepas tu nak pergi hantar dekat ni lah. So tulisan tu make sure di dalam ruangan ni sebab orang nak baca senang. Kalau kat bawah-bawah ni, dia punya kebarangkalian terlepas pandang tu tinggi. Okay, sambung balik cerita tadi, dia tulis Jawi kan. Jawi ke hadapan ayah anda, bunda, tak dapat anak tak dapat balik kampung. And then burung tu reply balik daripada mak dia, huruf kaf je. Okay. Kesian bapak korang. Macam mak tak dapat balik ni. K, dia bagi huruf K je. Okay, saya pun okey dah. So, untuk action, any character punya action, jangan masuk dekat kawasan pink ni. Kalau terkeluar sikit tak apalah, memang sebagai contohnya karakter tu dah memang close up muka dia macam ni. Tak apalah sebab ini dah memang macam ni kan. Sudah saya lukis Saitama ni. Okay. Dan yang ini on purposely tak apa. Tapi kalau yang jenis awak memang plan long shot kamera kan, awak letak kat sini karakter berdiri. Okay, kat sini good. Kat sini CP. Kat sini not good. Ini okay. Ini 50-50 lah. 50-50. Ini pangkah faham ah? Faham sir. Maksudnya action tu biasanya besar lah dia punya gambaran lah. Ataupun dia punya angle dia masa tu besar ataupun depan muka gitu. Yang ini dia panggil long shot. Oh ni long shot. Ya, sebab jauh long shot. Yang kalau close up kan ada di istilah dia macam close up yang macam tadi close up tu lah yang saya lukis tu kan. Saitama dia. Yang tu Saitama tu, yang tu close up tadi. Maknanya dia memang on purposely close up tu lain cerita lah. Okay. So tu secara ringkas interface ni kan.
Dan sambil apa nama, saya nak masuk topik bouncing ball terus. So korang akan belajar macam mana benda-benda yang lain sekali. Okay? So saya nak masuk terus macam mana nak menghasilkan bola melantun. Now, saya buka layer baru. Dekat sini tambah ada ikon tambah ni, new layer, tekan untuk tambah layer 3. Pasal tadi dah ada layer 1, layer 2. Tak apa, ini korang rename je. Saya mula-mula sekali saya akan buat ground. Iaitu lantai dia. Lantai dia tolong bagi cadangan nak warna apa? Hijau. Hijau. Okay, saya bagi hijau kat sini. Hijau-hijau. Macam dekat sahok. Dekat mana? Okay, ni ground dah warna hijau ya. So, bola tu daripada atas ujung sini dia akan turun ke bawah. Jangan naik turun, naik turun. Kita ambil bola yang mudah dulu lah, basketball. Okay, basketball. Nanti kita akan, kalau sempat kita masuk lah lain-lain punya bola sekali. Bola tenis, bola pingpong, bola apa benda, bola bowling, macam mana melantun. So now kita create new layer lagi. Okay. Saya nak create saya punya bola basketball dulu, daripada rectangle tukar kepada oval. Now kalau korang nampak library, tak nampak yang option warna apa semua, jangan panik. Klik pada properties, korang akan nampak ni. So basketball saya warna orange. Adjust dekat sini line. Jadi tak basketball? Dia jadi bulat orange. Boleh lah orange. Boleh lah ya. Okay. Now bola ni saya dah groupkan tadi mana. Sekejap, betul pergi balik. Dan bila dah buat ni, bila kita tidak groupkan atau kita tidak simbolkan, kita akan ada potensi tergerak macam ni. What happen kalau kita dah tergerak macam ni? Alah. So dia dah lari lah, gitu kan. So kita tergerak ni, line ni terpotong pula. Kalau kita tutup macam ni, dia dah terpotong lagi. Mana kita dah makin screw up. So, apa yang kita perlu buat ialah kita simbolkan. Let me type here. Dah lah. Main 1 minit. Ada main. Awak dah main lama. Daripada siang tadi awak dah main. Dah cukup pergi rehat. Pergi rehat berapa minit? Pergi makan. Lalu dah makan. Duduk sana tengok TV. Dah abang kelas ni, abang nak kerja ni. Berapa hari? Saya dah lupa nak cerita apa. Okey, simbol Simbol. Okay. Simbolkan. Macam mana nak simbolkan? Kita tekan F8 on your keyboard. Bukan keyboard F dan 8 ni. F8 yang dekat atas tu. Nampak tak? Jumpa tak korang punya F8? Jumpa saya, tapi kena tekan FN dulu Sama lah saya punya kena tekan FN. Dulu tak ada pun macam ni. So, kalau dah select ni, tekan F8 tu, dia akan keluar pop-up convert to symbol. Sekarang nampak tak convert to symbol ni? Kita tak keluar dia punya pop-up. Nampak kan? Okay, rajinkan diri rename properly basketball. Okay, jangan macam ni kan. Malas nak rename. Nanti korang nak cari balik susah. Sumpah nanti dekat library dia ada banyak list. Korang nak cari balik nanti dah susah dah. Elok rename properly. Basketball. Okay. Dekat type dia ada type, movie clip, button, grafik. Biarkan sebagai grafik. Dan tekan OK. You guys akan nampak dia dah dalam group. Dia ada satu titik pivot warna putih dekat sini. Kat tengah-tengah ni. Okay. Ni cara buat simbol dulu. Okay. Kalau nak bubuh detail dekat bola ni, sekarang bola ni dah selamat dah. Tak akan jadi apa-apa.
awak boleh double klik dekat bola tersebut, dia akan masuk ke dalam bola punya layer tau, bola punya simbol. Mana saya punya ni? View. Edit bar. Okay. Daripada scene ni dia dah masuk dalam simbol basketball. Okay, nama layer dia ni layer ni lah. Ball. Kalau awak nak tambah garisan dekat sini, saya buat layer baru supaya tak kacau. Saya buat garisan. Okay. Another line, saya buat lagi. Betul ke bola basketball macam ni Betul ke? Betul. Betul. Tu macam tu. Okeylah. Oh mantap. Ya. So dah ada garisan. Okey, nampak tak line-line garisan saya buat ni? Sebab ni garisan satu, yang ni dua kat sini. On purpose lah sebab apa saya buat tu. Okey. Now bila dah settle, kita jangan animate macam ni, kita keluar balik. Maknanya kita dah pergi dekat mana-mana ruang dalam kita punya workspace ni, just double click, dia akan keluar balik kepada scene satu. Tadi korang masuk dalam ni. Okey, masuk dalam basketball lah. Dia kira macam Kita masuk ke dalam layer basketball saja buat tadi tu. ya betul. Dia alam di dalam alam lah. Amboi, alam dalam alam. Kod ni dalam basketball punya simbol. So dah ada dah. Sekarang kat luar. Dan kita rename sebagai basketball. Rajin-rajinkan rename properly sebab kalau korang tak rename properly nanti akan confuse di kemudian hari. Okay. Dan seterusnya jangan laju sangat, sabar dulu. Macam mana nak buat ni kita sediakan guideline. Okay. Buat satu line ataupun sama ada pakai pensel ke, pakai brush ke. Ambil warna yang tengah hijau dah pakai, biru. So bola tu melantun turun bawah sini. Okey, bola getah ni fizik dia akan melantun naik atas balik, betul tak? Dia tak Betul. mungkin, bola tu tak mungkin dia lagi tinggi naik. Dia kena Semakin lebih rendah. rendah. Turun balik. Okey, yang ini pun turun balik sikit. Tak cantik, buat lagi sekali. Okeylah, lebih kurang Toing, toing, toing. Okey, dah ada bola. Ini guide. Lock. Okey, dekat sini. So, saya ajar korang yang benda yang simple, pakai mouse pun cukup sebab tak semua orang ada tablet nak draw macam saya lah. Okay. Wacom tablet tu atau jenama lain kan. Wacom ni dia jenama dia ada jenama yang lebih murah. Saya buang dulu simbol F8. Okay, apa-apa hal, Ctrl S, save. Kang hang ke apa ke tak adalah, menangis. Okay, katalah frame 5. Nampak frame 5 ni, saya nak bola tu dah landing dekat lantai. Dekat keyboard tekan F6. Ataupun ada satu button sini, insert keyframe. Nampak? Nampak. Okay, Nampak insert tak? keyframe. Dia terus ada macam ni. Nampak. Okay, cool. Thank you. Then kita boleh bawa, sorry. Bolehlah bawa pusing sini. Dan ingat lagi kita punya prinsipal, kalau ada tekanan dia akan ada squash and stretch. So bola tu akan terpenyek sedikit. Ingat ni kita ni bola basketball, so dia tak boleh penyek lebih-lebih dah. Okay, lebih kurang. Okay, penyek sedikit. Kat sini. Frame 10 saya nak dia berada di atas macam tadi balik. Edit. Saya ambil yang lama, Ctrl C, Ctrl V. Kan korang dah buat guideline ni. Ikut garisan. So make sure ikut garisan lah. Jangan dah buat garisan tapi korang duk letak kat sini juga, kat sini lah. Serupa tak payah buat. Okay. So dekat garisan, kat tengah-tengah sekali. Frame 15. Kena ada set keyframe. Okay, buang yang ni.
Saya ambil balik. Dan frame 20. Saya nak copy. Bola naik atas. Frame 25. Dia dah bola kat sini dah. Okey. Ingat tak ada satu prinsipal saya mention dulu dalam kita punya prinsip animasi tu, iaitu post to post. Prinsip nombor berapa saya tak ingat. Ada sir. Dia ada apa nama-nama panjang dia ialah straight ahead or post to post. So kita sekarang ni kita buat post to post. Mana kita buat post satu. Okey, saya buat satu sini . Ini adalah P1, ini P2, P3, P4, post lah ni. P5, dah cuba teka ni P berapa? P6. Okey, betul. Okey, P1, P2, P3, P4, P5, P6. Secara basicnya kita dah ada key poses untuk buat ni. Istilah dia key poses ni. Cik, dah boleh gembang dah key poses. Aku dah siap aku punya key poses dah. Key poses dah ada. Sekarang yang kita perlu tambah ialah in between. Ataupun IB. Line cut tak okey ke line saya tak okey, buat pengeras. Saya ada freeze tak? Ke Okey je. Okey ya. Okey, Miss Zati punya line yang freeze ni. Sekejap nak kabur kat Miss Zati. Kita dah sampai sini lah. Now kita nak buat kita punya in between pula. Okay, saya nak ajar korang in between ni. Saya nak tunjukkan timing chart dahulu. Saya nak pakai warna apa lah? Warna merah lah. Okay, this is timing chart. Okay, ni satu, P1. Bawah ni tadi P berapa? P2. So kita nak tambah satu IB kat sini dulu Maknanya di tengah-tengah. So saya ambil selang 2 frame, right click kat sini, insert keyframe, ataupun korang tekan sini, ataupun tadi F apa? F6. F6. Okay, good. Untuk dapatkan keyframe So bola ni dia ada macam momentum sedikit. Saya nak bagi dia macam melengkung sikit. Okay, direction sini. Ini adalah IB sini P1, IB, P2. Okay. So daripada P2 nak pergi P3. Again, belajar-belajar nak buat timing chart. Okay. P2 kepada P3, IB tengah-tengah. So bola tu dekat sini lah sampai sini Selang 2 frame. Tak lagi. Okay, bola ni bawa naik atas. Okay, sebab bola ni dah ada detail dan saya rasa nanti dia pelik. Tak apa. Okay, dah naik. Ini terlajak 3 frame. Pendekkan dulu. So dia ada turun.
naik. Now dari P3 ke P4, again biasakan diri nak buat dia punya timing chart. P3 kepada P4. In between sini, somewhere tengah-tengah lah, sebab sini dah ada, awak ambil tengah-tengah. Okay. So bola ni kalau tak sure nak pakai ni, ambil balik yang tadi je. Ctrl C, Ctrl V. Okay lah. Okay. Now this one pendekkan semua nak. Saya nak pendekkan dahulu ya. Just tarik sahaja. Okay. Ni pun tarik dulu. Antara bola P4 nak naik kepada P5, dia punya momentum tu dah slow dah. Dah tak kuat sangat lah. So saya boleh menggunakan bola P5 sahaja pun cukup. Untuk dia punya in between Okay, kalau dah rapat ni korang nak letak tengah-tengah, korang tak sure tau pasal dia dah rapat. So hidupkan onion skin. Button yang kat sini ada nampak bola, lepas tu ada bola yang macam transparent sedikit, warna kelabu tu. So you guys boleh nampak sebelum dan juga selepas. Kita nampak dia punya sebelum selepas dia. Ya, sebelum dan selepas tu. Okay. Dan dekat sini pun sama juga. Hidupkan, and then hidupkan onion skin. Salah. Boleh nampak okay, bola ni hidupkan. Okay. Now bila kita play, dia akan bola tu jadi. Nampak dah bergerak belum bola ni? Dah. Dia daripada atas turun ke bawah lantun-lantun. Thank you. Cuma bola ni masih bergerak dalam dia punya movement dia linear. Kita panggil linear lah. L-I-N-E-A-R. Linear. Dia tak ada lagi slow in and slow out tu, tak ada lagi. Slow in and slow out. Dia tak ada. Kelajuan dia macam laju sangat dia turun tu. Betul. Okay. Sekejap, Mizati dah okey belum? Dia duduk freeze lagi ni. Okay. Cuma line saya slow sikit. Okay. Line saya slow sikit. Biasa masuk kan, masuk lona. Biasalah tu. Okay, daripada P1 nak ke IB ni, dia bola tu baru nak gerak tau. Awak bayangkan macam mana everything yang daripada atas nak turun ke bawah tu, dia akan slow dulu baru gerak. Atau at least macam kereta baru nak bergerak lah. Dia tak adalah dia terus berdesup kan, dia akan start bergerak perlahan dahulu. So dia punya key poses pun saya tidak letak di tengah-tengah. Antara sini dengan sini dia consider tengah. Saya letak dia rapat dengan P1 dahulu. Dia rapat sini. Saya letak 2 di sini. Okay. Ini ada 2 lagi position bola tu dekat sini baru turun ke in between ya. Right now ada 1 terus in between. Okay, macam mana nak buat ialah mula-mula sekali tekan alternate F5. Tekan F5 je. Dia akan tambah keyframe. Ataupun kalau tak ingat, awak right click dekat sini. Mana satu? Insert frame. Tekan insert frame, dia akan tambah lagi 1 frame. Insert frame, dia akan tambah lagi. Okay. Dan saya set keyframe baru. Hidupkan onion skin. Sebab saya tak nak bola tu berada di tengah-tengah sini. Saya nak dia somewhere rapat dahulu.
Okay. Again, saya dah buat yang ispat. Saya nak buat yang ini pula. Okay. Saya tambah lagi. Okay, just select. Make sure korang punya onion skin tu hidup. Okay. Now, kalau saya play, dia akan nampak bola tu bergerak sedikit dulu, baru laju dan turun. Going. Okay. Bila dah turun bawah, it's fine. Bila nak naik balik, okay. Saya nak korang bayangkan korang ada bola keranjang tersebut, basketball ataupun bola tenis. Bila kita baling ke atas dan bila satu at one moment, one point, dia akan stop. Dia akan berhenti dan patah balik, betul tak? Betul Betul. sir. Okay. Sebab tarikan graviti. Tapi benda tu bila dia nak berhenti tu, dia tak berhenti mengejut tau. Dia berhenti macam mana? Dia slow. Dia makin slow sebelum dia start turun balik, betul tak? Betul Sama sir. juga dengan bola ni, dia akan naik balik dan dia akan slow baru dia achieve point 3 ni, post 3. Daripada bawah ni, P2, dia naik P3 ni, dia akan slow dekat sini. Ini adalah slow in. Tadi ini adalah slow out. Maknanya daripada ni dia makin laju, dia slow out. Yang ini adalah slow in. Kat sini ya. Umpama ada 2 lagi. Kita buat 1, kita buat 2. Kalau tak faham, tak beritahu Okay, instead of saya ambil yang tengah-tengah ni, saya ambil bola yang ni sebab bola tu dah perfect lah. Tekan F5. Saya set keyframe. Hidupkan onion skin. Okay, bila dah hidupkan onion skin, kita boleh tahu bola tu kat mana kita nak bawa. Somewhere sini. Dan kita punya ni ada 2. Kita nak tambah lagi 1. Okay, saya offkan dulu. Kalau play, korang akan nampak bola tu slow, dia ada slow out, dia jatuh. Dan bila naik tu, nak naik tu dia ada slow in. Okay. Saya nak loop dulu. Mana ni? Okay, apa yang korang nampak so far? Bola tu jatuh lagi smooth. Dekat belah mana? Yang mula-mula ke second? Mula-mula. Mula-mula ya? First. Mula-mula dia ada slow dulu baru dia start laju. And then bila dia naik ni pun dia ada feeling bola tu slowly dulu. Maybe kalau bola tu ada pusing, lagi korang rasa ni ya. Offkan guide ni supaya korang nampak bola ni kemas sikit. So dekat nak turun dia ada slow dulu, and then bila naik dia akan ada feeling bola tu rotate sedikit dan bola tu akan ada slow sedikit sebelum dia start turun balik. Okay. So kita boleh continue daripada P3 nak turun ke P4. Alright. Sekarang saya minta korang guide dulu. Betul ke tak betul saya follow je korang. Nak letak in between belah mana? Dekat sini ke? Dekat sini ke? Atau dekat mana? Dekat atas tu.
Atas. Sini. Situ. Right. Berapa? 1 ke 2? Dua. Letak dalam 2 lah, bagi lambat sikit. Dia macam nampak Letak 2 kan. Okay lah. Right, kita try dulu. So bola dekat depan ni ini dah landing, dah in between ke bawah dah. So kita tambah keyframe ya, tekan F5, 1, 2. And nak set keyframe tekan apa? F6. Terus dapat jawapan. Ting. Okay, saya rotatekan dahulu. And then saya bawa ke sini sedikit. Okay, at least dia ada feeling bergerak sikit kan. Now saya, ini yang dah ada 1. And then lagi 1 ni. Tambah lagi 1. Hidupkan onion skin. Bukakan dengan sikit. Okay. So bola tu naik. Pusing. Dan dia landing. Dan baru dia naik balik. Okay, kita tengok apa hasil ni Offkan guide. Saya offkan apa ni? Mana? Okay, dekat P3 tu jadi tak? Perfect. Jadi. Perfect. Perfect. Tapi yang rasa kat ujung tu boleh letak ke rasa satu lagi Kat mana yang ujung? Antara P5 dengan P6. Oh lama dia dah terror dah. Dia rasa macam kat sini pun boleh letak ni. Sebab ujung tu dia laju sangat lagi. Dia kena ada semua lagi lah. Dia cun lah. Dah boleh jadi supervisor animasi ni. Macam tak cukup lagi. Lagi kita tambah slow in sikit lagi. Okay, kita ikut Afiq punya cadangan ya. Okay, dekat P4 nak P5 tambah ke tak? Rasa tak perlu dah situ saya. Tak perlu Ujung lah. dia P5 dengan P6. So P6 ya. Okay, kita try buat. Nak tambah berapa? Tambah 2. Tambah 2 kat Kalau menang sikit lah 2 dia bagi golekkan last tu. Sip. Okay. Korang dengar ke bunyi budak-budak tu menjerit kat luar? Tengok. Dengar slow. Dengar, saya dengar. Sir, kalau nak bagi kecil tu tekan apa? Bagi kecil apa ya? Maksudnya kan ada banyak titik tu kan. Titik untuk yang kita nak stretch dia tu. Nak tekan apa? Control apa semua tu. Sebab kalau kita tak tu dia kan jadi petak kosong gitu kan. Kita akan drag macam kosong gitu je. Oh, okey. Ni yang saya drag sekarang ni ya? Yang titik-titik tu yang kita nak kecutkan dia kita. Oh, nak kecut ke nak tambah dia tu? Okey, kalau nak tambah kita tekan F5. 1, 2, 3, dia tambah. Bukan tu. Yang bola tu ke? Maksud saya apa Kat mana? Nak macam mana kita nak tu dekat bola tu kan, bila kita klik tu seklik kan ada banyak yang kita boleh apa tu lepehkan dia. Ni. Yang tu butang tu tak ada sekarang ni, tak jumpa dekat saya punya. Kalau awak pakai selection tool, dia tak keluar. Patut je dia Kalau tu. awak pakai free transformation tool, Q, baru dia keluar. Alright sir. F5. Potong sikit. Saya lupa tadi. Set keyframe dahulu. Okay. Rotatekan sikit. Tambah lagi. Okay. Okay, yang bawah ni pula sajalah saya nak bagi dia ada squash sedikit baru settle.
Okay, kita offkan kita punya guide. Kita tengok jadi ke tak jadi Oh, panjang kan. Okay, bola tu naik. Bila turun, dia turun laju. Mula-mula slow, turun laju. And then naik balik slow. Dia turun, pusing. Okay. So, ini adalah cara macam mana nak buat bouncing ball. Dalam masa 1 jam dah settle. Kurang 1 jam pun boleh buat dah. Okay, so far ada soalan? Saya. Apa tu soalannya? Soalan dia, tadi saya cuba buat yang line yang basketball tu tapi tak jadi. Dia tak boleh nak lukis dekat bahagian basketball. Maksudnya dia tak group. Macam mana nak cakap? Bola tu tadi awak dah simbolkan belum? Dah simbol dah. Okay, bila dah simbol, awak kena masuk ke dalam bola punya simbol. Baru boleh buat. Double klik dekat bola tu kan? Dah. Okay. Lepas tu saya tekan brush. Okay. Awak tekan brush, lukis-lukis tak jadi apa? Lukis dia tak keluar. Lukis dia di belakang. Jadi dia awak di kena belakang, tambah, dia di belakang. awak kena tambah layer baru je. Betul lah, betul tambah layer. Okay. Nampak lah. Tambah layer tu memang memudahkan lah sebenarnya. Macam ni lah bola. Ball sini, layer. Layer ni kalau kita nak ubah pasal kita lain, kita nak ubah warna pun boleh dah slide. Baik. Lepas tu nak letak jenama kat sini kan. Jenama apa nak berbual? Tak Ismail. Nama saya MK lah sini kan. Mantap lah. Dan bodek. Tukar kepada show frame. Now bola tu. Lama bola MK ni mahal ni. Tu bila kegunaannya bila korang bermain dengan buat dengan kemas simbol ni, dan benda tu senang nak adjust balik. Nak ubah warna ke nak apa ke. Dan bila macam saya buat ni, saya tukar 1 kali je. Frame kat belakang semua ikut. Sebab kita dah simbolkan. Awak boleh tengok dekat properties ni sebelah library. Dia ada library nama basketball. Lah betul lah. Bila saya edit yang dekat first tu pun dia yang belakang dah follow. Confirm dah boleh buat dah lepas ni. So Afiq dah okey dah, khatam dah kot. Yang lain macam mana? Sebab saya tengah buat. Dalam saya cakap saya buat. Good. Saya amat menggalakkan korang, tak tahulah kalau belum ada, kalau dah ada bagus. Bila dah ada macam ni, buat korang punya YouTube channel. Buat satu YouTube channel untuk korang letak korang punya work daripada day 1 sampai ke continue. Tak kisahlah, animasi ke, multimedia ke, motion graphic ke, video ke, 3D ke. Sebab itu akan jadi you guys punya portfolio collection. Tak ada lah nanti bila dah sampai waktu intern gelabah baru nak compile. Alamak tak buat rupanya, baru nak buat. Benda dah ada korang tinggal pakai. Dan boleh nampak improvement daripada day 1 sampai day 365 boleh nampak perbezaan lah. Dan kelebihan lagi kalau korang buat YouTube channel sekarang, korang boleh paksa satu kelas pergi subscribe. So korang dah ada 36 orang subscriber cuma. Okay. Ada soalan lagi? Kalau makin apa dia? Kalau makin banyak frame tu makin smooth bola. Makin banyak frame makin smooth bola. Lebih kurang consider macam tu juga. Cuma kena buat bola tu banyak lagi lah dalam. Yes.
Dia kalau tak banyak jadi lag rasa tak? Dia akan nampak post to post sajalah, maknanya post 1, P1, P2, P3 saja. Sebab tu bila tambah IB ni dia akan nampak lebih smooth lagi. Nak tunjuk ke? Afiq nak tunjuk ke? Boleh je. Tunjuk lah. Dekat. Tapi buruk sekali saya. Sebab saya ada juga tak faham ada macam mana nak tu kan. Tunjuk V. Tak apa, no judge. Sebab yang garis dekat bola tadi tu, kalau perasan kalau kita nak straight line kan kena tekan shift kan. Betul tak? Aha. Tapi bila saya tekan shift tu dia jadi macam drag ke straight ke kanan. Dia tak ada ke bawah. Itu. Awak tak payah tekan shift sebenarnya, awak pilih line tool je. Oh dia akan auto Ha. Nak tekan apa yang nak share screen ni? Yo Present saya now. sikit. Okay. Jap. Macam ni saya buat tadi. Pergerakan dia tak teratur sangat. Gitu je. Okay, bagi loop dulu kita boleh tengok. Loop tu apa tu? Yang sebelah button play tu dia ada button yang patah balik. Oh ni. Bukan? Ni. Ya betul. Okay. So? Lepas tu dengan pergi dekat timeline ada garis warna biru kiri dan kanan atas sekali tu. Ni. Yes, tarik sikit ke belakang. Okay, then play. Okay, alright. Okay, cuba stop, kita pergi frame by frame. Satu. Okay, pergi frame 4. Mana frame 4 Oh ni. Okay, lalu frame 7, frame 6. Terusnya, okay, next. Oh dia. Right. Okay. Alright, cukup dah. Okay. Alright. So untuk improvement yang tutup dulu. Ada mana? Okay. So untuk satu yang paling obvious sekali ialah size tidak konsisten. Ingat tak macam hari tu kita membayangkan ada isi bola, isi belon dengan air tu kan? So bola awak tidak konsisten. Kejap besar, kejap kecil. So make sure size dia kekal ya, konsisten. Number 2, awak dah buat guideline. Tapi awak tak follow pun guideline. Bola tu kata begini. Itulah tu. Okay, tu nombor 2. Okay. Nombor 3 untuk animation ni kita buat the shoot on 2. Everything 2 frame. Sekarang ni awak campur ada 2 frame, ada 1 frame. So jadikan semua 2 macam saya buat tadi. Yang toge tu Bukan toge tu. Nampak keyframe awak sekarang ni? Shoot on 2. Okay. Ianya satu tu 12. Satu drawing. Satu drawing tu 2 frame. Satu drawing 2 frame. Kira akan ada 24. Tengok timeline awak. Tak apa sebenarnya. Tengok timeline awak. Frame 1 tu ada 1 frame sahaja. Okay. Frame 2 ada 2 pula. Betul tak? Frame 2, 3, frame 4 pun ada 2. Ini semua 2, frame 10, 11, frame 12 ada 3 frame. Yang lain ada campur 1, 2, 1, 1, 25 sampai 30 tu 1, 1, 1, 1, 1. Semua jadikan 2. Tahu tak macam nak buat? Macam yang tu lah, kayaknya Tekan dekat F5 bahagian ni. F5? F5. F5. 2. Okay, yang lain pun sama, jadikan tekan F5. Kayaknya dekat frame yang tengah ni. Mana yang satu tu jadikan 2. Dekat jadi 2 2 juga. Mana lagi ni? Semua. Mana yang satu tu semua jadikan 2. Sebenarnya saya pun tak nampak memang satu. Yang satu gitu. 25 tu satu frame itu saya pun nampak dah. Ni. Mana yang single jadikan berdua. Boy. Oh, jadi couple. Okey. Lagi frame apa tu? 29 ada saw.
Oh. Okay, frame 30. Ni nak bagi Yes. 33. Frame 22 ada juga. Ni lepas tu ni. Alright. Okay, yang sebelah tu 3 frame, buang satu. Mana ni? Tekan Delete kalau delete nanti hilang. Right click. Right click. Okay, awak pilih Clear frame. remove frame. Shift 5. Shift F5. Oh remove ni. frame. Okay, dia pendek lah. Try. Mula-mula je masih satu lagi. Ni satu je lah kira. Forever Yang loan. lain akan masuk dua gitu. Yang dia pun kena 2 juga. Kesian dia forever loan. Oh ni. Frame 1, frame 1. Satu. Right. Awak punya loop tu bagi lajak sampai frame 50 dulu lah. Okay. Timing dah betul. At least bola je lah yang belum konsisten. Cuba play sikit. Okay. Dia punya size tu. Dah mula faham kan size pula kan. Lepas ni boleh buat lagi sekali dengan size yang lagi cun lah. Tu sekejap. Saya tengok ni macam nak buat line tu. Mana set yang nak tu ni Pakai tu je. Tarik je. Untuk buat line kat bola. Contoh. Ni buat dekat layer baru. just click gitu. Oh, okey dia lurus. Lepas tu baru tekan ni. Patutlah. Sebab tadi saya guna ni ni. Lepas tu saya buat ni. Tapi dia tarik benda lain tak ni dia tu ni. Gitu. Patut awak kata isi padu. Ni isi padu saya kat ni. Apa benda isi padu tadi? Boleh ni Fandi jadi ni apa cerita apa tu? Slam dunk. Bukan, yang Indo tu apa tu? Sinopal yang buat mulut gerak-gerak. Boleh dah nak buat sendiri, nak buat channel sendiri kan. Yang digerak-gerak. Macam tu je gerak-gerak kan. Mulut dia gerak macam tu. Okay, good job. Semua orang bagi tepukan. Thank you, Afiq. Mantap, Afiq. Okay, yang lain ada nak share? Klip belakor. Tak ada? Kalau tak ada, boleh open kepada soalan ataupun Cik Zati nak bagi feedback ke apa ke? Saya tak ada apa-apa soalan. Okay. So Sir, kalau tak ada, kalau kita guna motion twin untuk buat bouncing ball, dibenarkan ataupun tidak? Sebab saya pernah buat dalam minggu lepas, saya tengok YouTube, dia ajar guna motion twin and then benda tu jadilah. Tapi boleh ke guna untuk? Okay, kalau pakai motion twin boleh ke tak Klasik twin tu kan? Klasik. Dia tulis motion twin. Dia sebenarnya dia yang kita nak tengok adalah dia punya end, dia punya hasil dia. Kalau hasil dia cantik, why not? Tak ada masalah. Yang penting benda tu faham macam mana nak buat, sama ada pakai classic twin ke, motion twin ke. Yang sekarang saya ajar ni adalah manual punya tau. Maknanya dia position manual sikit. Dan itu asas lah. Kalau once asas dah faham, kita boleh explore yang motion twin pula. okay. So kira kena faham konsep manual dulu baru boleh faham macam mana slow in, slow out tu lah. Kan tadi ini slow in, slow out yang kita position manual. Kalau pakai motion twin tu dia dah pakai adjust dekat graph. Timing tu tarik, nanti dia akan terus automatic je.
Oh, alright, faham. Thank you, sir. Tak ada soalan ke? Tak ada, sir. Okay, kalau tak ada, I hope benda ni jadi exercise korang. Korang try buat dulu. Jadi ke tak jadi nanti bolehlah share dalam group ataupun kalau dah cantik dah letak dekat korang punya YouTube channel. Boleh kita tengok ramai-ramai. Boleh promote masuk dalam group. Tak yang video kita kat YouTube. Boleh je. Okay. Kalau tak ada apa nanti untuk minggu ni punya saya rasa dah settle lah. Unless kalau anyone nak tunjuk lagi korang punya work.